Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, minggu lepas kita berhenti kat sini kan. Ya, berhenti pada ini, slide yang ini. Okay, tarif kedaulatan. So, hari ini kita akan terus kepada slide yang baru. Okay, baik. Apa pandangan tokoh berkaitan dengan kedaulatan? Okey. Baik, ada 5 pandangan tokoh ya, tokoh sejarah dah ni. Yang pertama Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun kata daulat itu adalah kekuatan dan kekuasaan. Okey, dia katanya berasaskan semangat kekitaan dan semangat beragama katanya. Okey. Yang mana juga sesuatu bangsa itu rela berkorban. Itu yang dinamakan daulat. Okay, takrif daulat. Okay. Daripada bapa kemerdekaan kita, Tuanku Abdul Rahman. Apa kata dia? Kata dia, daulat adalah kebebasan dan keadilan. Apa lagi? Bebas, adil. Dia kata berdaulat sudah tu. Terbaik. Okay. Dan kemudian dia kata apa? Memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Itu cara untuk mendapatkan daulat. Daripada Jin Bodin pula, okay, pandangan dia berkaitan dengan daulat ialah daulat merupakan kuasa tertinggi. Sama yang macam kita terangkan sebelum ini, kuasa tertinggi. Itulah daulat, kuasa tertinggi. Okay. Kemudian daulat ini bersifat kekal. Kebebasan itu kekal. Okay, penguasaan itu kekal. Dia kekal gitu. Okey, dan juga daulat adalah kuasa yang tidak terbatas. Cerita apa Melaka dulu tu? Cerita Puteri Gunung Ledang. Cerita Melaka, Puteri Gunung Ledang. Katanya apa? Aku raja berdaulat katanya. Dipacakkan apa nama keris dia ke tanah. Siapa yang langgar akan dapat tulah. Itu dulu. Daulat juga dulu. Okey. Kemudian daripada Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Apa katanya? Katanya daulat adalah asas negara yang merdeka. Okey. Yang mana katanya daulat itu, sebuah negara berdaulat mesti memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa. Dia bebas, dia kata itu. Okey, daulat itu. Kemudian kita juga mesti ada hak dan kuasa tanpa telunjuk asing. Maksudnya negara itu bergerak sendiri tanpa dikongkong, tak dijajah. Senang cerita begitulah. Merdeka itu daulat lah. Itu maksud dia. Okey. Alhamdulillah Malaysia sudah merdeka selama berapa tahun? Tahun minggu lepas saya tanya dah tu. Okey, 64 tahun. Ceklah saya, cek. 64 tahun. Okey. Kemudian dia kata itulah dia, bebas, merdeka. Itulah daulat. Okay, so dah berdaulat belum? Dah, kita bebas sekarang ini. Okay, COVID lagi belum bebas. Okay, Aristotle pula kata, okay, daulat itu adalah kuasa yang paling tinggi, tertinggi, dia kata gitu. Okay, daulat tu tertinggi. Kerajaan terikat dengan undang-undang. Yes. Okay, macam yang saya terangkan sebelum ini. Kerajaan Malaysia terikat dengan undang-undang Malaysia. Undang-undang apa? Perlembagaan Malaysia. Okey. Keluhuran perlembagaan. Okey, perlembagaan yang bersifat luhur. Okey, lebih tinggi daripada kuasa agung. Itu perlembagaan. Okey, ada gitu. Okey, anak-anak. Benda dia simple saja. Okey, baru cerita berkaitan dengan takrif. Okey, daulat. Next. Apa jenis kedaulatan? Ada 4 jenis kedaulatan. Kita tengok dulu yang tradisional. Okey, bagaimana tradisional? Kedaulatan tradisional. Sebentar. Okey, tradisional macam mana? Pertama, kata dalam tradisional dia bersifat pemerintahan berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak. Daulat dulu dalam bentuk berkuasa mutlak. Okey, yang mana kedaulatan tu dapat dilihat dalam kepada raja-raja Melayu. Yang macam saya terangkan tadi, yang saya ceritakan tadi, Raja Melaka.
Dia kata dia berdaulat. Dia gitu. Langgar daulat, pula. Dia gitu. Okey, kemudian dalam segi tradisional juga daulat ini dapat dilihat, okey, melalui kekuasaan, kewibawaan raja tu. Dia gitu. Makin ada, makin ramai pengikut dia, makin kuat tenaga pula. Kuasa dia adalah raja yang berdaulat. Dia gitu. Okey. Dalam sistem tradisional, untuk memperkukuhkan daulat ini, raja berada di tampuk yang tertinggi. Yang mana raja-raja ini disokong dengan taat setia rakyat. Tengok, kenapa bila Portugis menyerang Melaka, rakyat marah. Mereka sokong siapa? Sokong raja. Sebab taat setia. Dia gitu. Di Perak, J.W. Birch. Birch. Dia ganggu adat istiadat Perak. Ganggu amalan tradisi Perak. Yang mana menyebabkan raja dia, pembesar dia hampir kehilangan kuasa. Raja-raja. Diam aja, relax je. Tapi rakyat dia marah. Tu dia. Taklah relax. Marah juga. Raja-raja ni. Tengok pula undang-undang. Undang-undang. Dalam undang-undang ni pula, daulat dapat dilihat dengan terikatnya dengan undang-undang. Undang-undang kita berdaulat juga. Yang mana dikatakan undang-undang ni, kenapa perlu undang-undang? Undang-undang ni perlu untuk menjamin keadilan, dan kehidupan bermasyarakat. Undang-undang ni perlu tau. Jangan tertekan dengan undang-undang. Sangat perlu. Tak ada undang-undang, manusia kelam kabut. Entah jadi apa-apa. Jadi beruk semua. Nasib baik ada undang-undang. Al-Quran itu pun banyak undang-undang dalam tu. Kalau tak ada undang-undang, manusia je buat apa? Masing-masing jadi beruk nanti. Bahaya. Perangai je lah, bukan orangnya. Seterusnya, badan kehakiman bebas. Dia kata, badan kehakiman bebas dan berwibawa diwujudkan. Itu dari segi undang-undang. Bila berdaulat tu, dia buat badan kehakiman tu yang kuat. Yang adil. Kemudian ada prinsip rukun negara. Ada berapa prinsip rukun negara? Cek balik buku teks kau rendah. Tengok pula dalam kehidupan moden, bagaimana rupa daulat tu. Dalam kehidupan moden, daulat tu dapat dilihat dalam idea kemunculan negara bangsa. Dengan adanya idea untuk buat negara dan bangsa ni, daulat tu wujud. Macam mana ya? Tu dia soalan. Macam mana ya? Sorry. Baik. Kemudian tengok hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Hak rakyat, kerajaan berperlembagaan. Dari dalam moden ni, kita dapat lihat hak rakyat itu dijaga. Dikekalkan, hak orang Melayu dikekalkan. Kerajaan berperlembagaan dibina. Maksudnya maksud kerajaan berperlembagaan ni ialah kerajaan itu bertindak bukan sewenang-wenangnya, tapi berasaskan perlembagaan. Maksudnya berasaskan undang-undang. Dia gitu. Tak boleh sesuka hati je. Tak boleh nak pergi rasuah hati, tak boleh nak nipu ini. Kena buat kerja betul-betul. Bila janji disepakati, bukan dicepati. Dia gitu. Dan seterusnya. Nasionalisme, rumpun bangsa dan bahasa. Itu dia moden. Semangat kekitaan tu, dia kata. Mewujudkan rumpun bangsa dan bahasa. Dengan ada bahasa yang sama, kita jadi, ni bersatu padu. Macam ini bersatu padu. Macam ini pula, ini berdua-dua kan. Macam ini. Asal macam ni, pop. Dengan ada semangat nasionalisme ni, dengan ada semangat patriotik, kekitaan, daripada renggang jadi bersatu padu. Itu dia. Baik, di Malaysia. Sebentar. Di Malaysia, tengok Malaysia.
Okey, di Malaysia digabungkan semua negeri. Okey, menyebabkan kita bersatu padu. Okey, perpaduan ini adalah lambang daulatnya Malaysia. Faham anak-anak? Faham. Okay, kemudian tengok pula antarabangsa. Bagaimana daulat antarabangsa? Okey. Dalam antarabangsa ni, okey, PBB, okey, mengiktiraf negara-negara yang mereka. Okey, itu dia. Mengiktiraf saja. Bila dah merdeka saja, berdaulatlah kita. Maksudnya kita bebas. Okey. Sebuah negara tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Maksudnya negara lain tak boleh campur aduk, mencampuri urusan kita. Tak payah. Okey. Kemudian wujudnya deklarasi hubungan persahabatan. Okey. Bila kita dah merdeka, kita dah bebas, kita boleh buat hubungan diplomatik dengan negara lain. Okey. Kemudian keanggotaan dalam PBB bukti dunia mengiktiraf negara kita bebas dan berdaulat. Okey. Negara kita dalam antarabangsa ini dah diiktiraf sebagai negara yang bebas dan berdaulat. Kita merdeka. Okey, kita adalah sebuah negara, Malaysia. Okey, anak-anak, tengok seterusnya. Ciri-ciri negara yang berdaulat. Apa ciri-ciri negara yang berdaulat? Tadang, pemerintahan. Okey, negara kita ada pemerintahnya. Okey, diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, Yang di-Pertuan Agong. Okey, pemerintahan. Kemudian yang kedua, rakyat. Ada rakyat dia. Kita lah rakyat dia. Okey. Ada rakyat dia. Bila ada rakyat, negara wujud. Ada pemerintah, negara wujud. Ada pemerintah, ada rakyat bersatu padu yang setia pada raja, negara kuat dan berdaulat. Faham? Ada undang-undang, perundangan. Kalau dulu tengok undang apa? Hukum Kanun Melaka. Tengok tu gambar-gambar tu. Undang-undang lah tu. Dengan ada peraturan, orang takkan buat perkara yang salah. Bukan menghukum saja-saja supaya tak buat benda yang salah. Okey? Ada sempadan. Okey, ada sempadannya.